Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Jadi seperti yang kita janjikan untuk program Tarbiyah Special bulan Ramadan ni, kita punya aktiviti, program utama kita yang kita nak fokus ialah storytelling kisah sahabat, kisah superhero muda, iaitu sahabat yang sangat-sangat muda lah, sahabat Rasulullah yang sangat muda. Jadi untuk minggu pertama ni, kita punya sahabat pertama yang kita nak bagi tahu ialah, kita nak storytelling ni, nama dia Abdullah bin Abbas. Sahabat muda ni memiliki kemuliaan mendampingi Rasulullah sejak kecil lagi. Beliau merupakan sepupu sebelah ayah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang kuat berpuasa pada siang hari, bersembahyang pada waktu malam dan memohon keampunan pada waktu sahur. Selain juga memiliki ilmu dan kefakihan tentang Islam dengan sangat melimpah ruah. Kefakihan tu maknanya dia kefahaman yang mendalam tentang Islam. Jadi Abdullah bin Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Sewaktu Rasulullah SAW wafat, beliau baru pun berumur 13 tahun. Meskipun beliau ni muda, beliau telah pun menghafaz sebanyak 1660 hadis daripada Nabi SAW yang disabitkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Jadi perjalanan hidup dia macam ni. Setelah dilahirkan, ibunya membawa beliau kepada Rasulullah SAW. Baginda pun melakukan tahnik, iaitu mengurut langit bayi dengan air liur baginda sendiri. Dengan ini, bahan pertama yang memasuki rongga perut Abdullah bin Abbas ni ialah air liur Nabi SAW yang sangat berkat dan suci tu. Setelah beliau memasuki umur tamyiz ni maksudnya umur kanak-kanak yang dah mampu menilai, biasanya dalam umur 6 atau 7 tahun. Abdullah bin Abbas ni sentiasa melazimi Rasulullah SAW. Seolah-olah beliau ialah sebelah mata yang sentiasa melazimi mata yang satu lagi. Macam kita bayangkan kalau kita tak ada sebelah mata, yang tak perfect. Macam tu. Begitu juga Abdullah bin Abbas selalu memperfectkan Rasulullah. Mana Rasulullah pergi, ke situ dia ada. Beliau selalu menyediakan air wuduk untuk Nabi apabila baginda hendak berwuduk. Beliau juga bersembahyang di belakang Nabi apabila baginda mendirikan sembahyang. Beliau turut mengiringi Nabi apabila baginda ingin bermusafir, sehingga beliau seakan-akan bayang-bayang Nabi yang akan menuruti baginda ke mana sahaja baginda berjalan dan mengikut baginda ke mana sahaja baginda pergi. Dan dalam apa jua situasi, beliau turut membawa hati yang peka, akal yang jernih dan ingatan memori yang mengatasi segala alat perakam yang diketahui pada zaman muda sekarang ni. Dan untuk kisah yang hebat ni, kita biarlah beliau menceritakan sendiri mengenai diri beliau lah. So kita nak baca, kita nak storytelling cerita ni daripada sudut pandang Abdullah bin Abbas. Cerita dia macam ni. Beliau bercerita, pada suatu ketika Rasulullah SAW hendak berwuduk. Maka saya segera menyediakan air wuduk untuk baginda. Baginda suka dengan apa yang saya lakukan. Apabila hendak menunaikan sembahyang, baginda mengisyaratkan kepada saya supaya berdiri di sebelah baginda. Tetapi saya tidak berganjak dan tetap berdiri di belakangnya. Jadi usai menunaikan sembahyang, baginda mencondongkan dirinya kepada saya seraya bertanya, "Wahai Abdullah, apakah yang menghalang kamu daripada berdiri di sebelah saya?" Rasulullah tanyalah. Jadi Abdullah pun jawab, "Wahai Rasulullah, pada pandangan saya, Tuan terlalu mulia dan agung untuk saya duduk bersebelahan dengan Tuan." Jawab saya. Baginda pun lantas mengangkat tangan ke langit dan berdoa, "Ya Allah, kurniakanlah kepadanya hikmah." Jadi macam tu. Jadi Allah SWT telah memabulkan doa Nabi-Nya. Ia telah menggunakan hikmah kebijaksanaan kepada kanak-kanak berketurunan Quraisy ni. Hinggalah kebijaksanaannya mengatasi tokoh-tokoh bijak pandai yang agung. Jadi marilah kita sama-sama merenung dan mengambil iktibar dari serba sedikit kisah gambaran kebijaksanaan beliau. Sebahagian pengikut Ali, so kita nak sambung cerita ni. Sekarang ni, selepas baginda wafat, sekarang ni kita beranjak ke zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okay. Apa yang berlaku ialah, sebahagian pengikut Ali telah berlepas tangan dan meninggalkan beliau berikutan pertelingkahan yang berlaku antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anha. Melihatkan keadaannya demikian, Abdullah bin Abbas menawarkan diri kepada Ali. Jadi Abdullah ni pun macam dia volunteer nak tolong Sayyidina Ali ni. Jadi dia pun cakap, "Wahai Amirul Mukminin,
Izinkan saya pergi dan bercakap dengan mereka. Ali pun jawab, saya bimbang kamu akan diapa-apakan oleh mereka. Sebab Sayyidina Ali ni kiranya kurang menyetujui lah. Dia sangat, dia takut lah. Abdullah bin Abbas ni pun jawab, saya bimbang. InsyaAllah tidak akan berlaku apa-apa. Wajah Abdullah bin Abbas ni langsung tidak menampakkan kegusaran pada itu. Jadi Abdullah bin Abbas kemudiannya menemui mereka yang berlepas tangan tadi. Beliau tidak pernah melihat sekumpulan manusia yang amat rajin dan bersungguh-sungguh beribadah seumpama mereka. Mereka ni pun mengalu-alukan kedatangan Abdullah bin Abbas. Mereka kata, selamat datang wahai Ibnu Abbas. Apa tujuan kamu datang? Ibnu Abbas ni pun cakap, saya datang untuk berbicara dengan kamu. Lantas, sebahagian mereka yang berlepas tangan tadi menegah. Seolah-olah ada orang nak menghalang dan cakap, kamu semua jangan berbicara dengannya. Namun, sebahagian mereka tidak mengendahkan yang seorang ni. Mereka berkata kepada Abdullah, cakaplah, kami akan dengar. Jadi Abdullah pun berkata dengan lembut, beritahu saya, apakah sebabnya kamu mengingkari tindakan sepupu Rasulullah, menantu dan orang yang pertama beriman dengan baginda? Jadi, jawab kumpulan ini tadi, kami tidak setuju dengan beliau berkenaan 3 perkara. Dan Abdullah pun tanya, apakah perkara tersebut? Dia nak penjelasan lah. Jadi, diorang pun menjelaskan satu persatu. Pertama, beliau melantik manusia sebagai hakim dalam urusan agama Allah. Itu hal pertama. Kedua, beliau memerangi Aisyah dan Muawiyah, tetapi tidak mengambil harta, rampasan perang dan tawanan. Ketiga, beliau membuang gelaran Amirul Mukminin daripada dirinya, sedangkan orang Islam sudah memberikan janji setia dan melantiknya sebagai pemimpin. Itu je lah 3 masalah yang diorang ada dengan Ali ni sampai diorang berlepas tangan dengan Sayyidina Ali. Jadi Abdullah pun bertanya lagi, apa pandangan kamu jika saya memperdengarkan kepada kamu beberapa petikan Al-Quran dan saya sebutkan kepada kamu hadis Rasulullah SAW yang kamu persetujui? Apakah kamu akan meninggalkan pendirian kamu ini? Jadi jawab mereka, ya. So Abdullah ni pun startlah nak explain. Dia cakap, Abdullah berkata, berkenaan dakwaan kamu, beliau melantik manusia sebagai hakim dalam urusan agama Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang-binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Dan sesiapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya menggantinya dengan binatang buruan yang dibunuh itu, yang ditetapkan hukumnya oleh 2 orang yang adil di antara kamu. Surah Al-Maidah ayat 95. Jadi Abdullah pun cakaplah, saya tanya, kamu dengan bersumpah kepada Allah. Maksudnya cakap, saya tanya kamu dengan bersumpah kepada nama Allah, apakah hukum manusia ni demi menjaga darah dan jiwa mereka dan memperbaiki hubungan antara mereka? Adakah ia lebih berhak atau hukum mereka mengenai seekor anak yang harganya 1/4 dirham yang lebih berhak? Hujah Abdullah dengan peta. Okay, maksudnya kat sini dia nak tanya, yang mana lebih berhak dalam yang mana lebih berhak untuk kita utamakan, sama ada hukum manusia, untuk menjaga darah dan jiwa manusia ke dalam usaha dia memperbaiki hubungan, ataupun hukum mengenai seekor anak yang harga dia 1/4 dirham. Yang mana lebih kita yang berhak untuk kita risau-risaukan, macam concern kita. Mestilah so dia orang pun jawab, bahkan dalam menjaga darah dan memperbaiki hubungan antara orang Islam lebih berhak. Jawab mereka. Kira cakap, diorang pun setuju yang menjaga hubungan ni adalah lebih penting dan lebih perlu diutamakan daripada menjaga hak seekor anak tu. Adik Abdullah pun bertanya meminta kepastian, adakah perbincangan kita tentang isu ini selesai? Jawab mereka, ya. Maksudnya diorang pun macam setujulah diorang salah. Sepatutnya diorang tak terlalu macam, diorang sepatutnya lebih mementingkan hubungan tu daripada tak puas hati dengan apa yang diorang rasa tak puas hati dengan Sayyidina Ali ni. Okay. So Abdullah pun menyambung lagi. Adapun dakwaan kamu, Ali berperang tetapi tidak mengambil tawanan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Apakah kamu mahu menawan dan memperlakukan ibu kamu, Aisyah,
sebagaimana kamu lakukan kepada tawanan lain. Dia cakap macam tu. Dia nak tanya. Dia orang ni kan tadi cakap, Sayyidina Ali ni selepas berperang dengan Aisyah dan Muawiyah, dia tak mengambil Aisyah dan Muawiyah sebagai tawanan perang walaupun diorang ni kalah. Dan dia tak rampas harta diorang. Sedangkan dalam Islam, kalau pihak musuh kalah, kita jadikan mereka tawanan dan kita rampas harta perang sebagai kita rampaslah harta perang tu. Tapi dia tak buat macam tu. Sayyidina Ali tak buat macam tu. So dia cakap, apakah dia tanya, kau nak ke nak tawan dan jadikan dan memperlakukan ibu kau tu, Aisyah radhiyallahu anhu, Aisyah ni sebagaimana kau lakukan kepada tawanan lain. So dia pun sambung, jika kamu kata ya, maka kamu telah kufur. Dan jika kamu kata dia bukan ibu kamu, kamu juga kufur. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Nabi itu lebih utama dan berhak ke atas orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Dan isteri-isterinya adalah menjadi ibu mereka. Surah Al-Ahzab ayat 6. Jadi ditanya lagi, maka pilihlah mana satu yang kamu mahu untuk diri kamu. Sangat bijak kan kata-kata dia kat sini. Mereka pun terdiam membisu. Sebab diorang ni macam dah tak tahu nak jawab apa. Sebab diorang mengaku apa yang Abdullah bin Abbas ni cakap je, betul je. Jadi melihatkan demikian, tengok je diorang ni macam dah terdiam tu kan. Abdullah pun bertanya lagi, adakah isu ni selesai? Jawab mereka, ya. So kiranya diorang pun macam, okay, diorang mengaku diorang salah dalam hal ni. So Abdullah bin Abbas pun meneruskan hujah dia lah, soalan dia. Maka Abdullah pun beralih kepada isu yang seterusnya. Beliau berkata, adapun dakwaan kamu, Ali menghapuskan gelaran Amirul Mukminin daripada dirinya. Rasulullah SAW ketika Hudaibiyah telah meminta orang musyrikin supaya menuliskan dalam akad perjanjian yang dimeterai. So, dalam perjanjian Hudaibiyah ni, Rasulullah dia ada tulis lah. Dia tulis kat sana, ini apa yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Dia cakap Muhammad Rasulullah. Maksudnya Muhammad Rasul Allah. Nabi Allah tu, pesuruh Allah. Namun, diorang ni, musyrikin Quraisy ni membantah. Dia cakap, jika kami beriman bahawa kamu adalah utusan Allah, nescaya kami tidak akan menghalang kamu ke Baitullah maupun memerangi kamu. Tapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Apa yang dia nak cakap kat sini ialah, kalau kau tulis macam tu, maksud kami mengaku je kau ni yang kau ni Rasulullah. Tapi masalah dan kalau kami mengaku, kami tak akan halang kau masuk Mekah. Kami tak akan perangi kau. Tapi sekarang ni kami perang kau sebab kami membantah kau tu Rasulullah. Jadi instead of tulis Muhammad Rasulullah, tulislah Muhammad bin Abdullah. Dia cakap macam tu. Maka Nabi pun akur dengan permintaan mereka seraya bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya adalah utusan Allah sekalipun kamu mendustakan saya. Maksudnya dia nak cakap kat sini, Rasulullah pun macam ikut je lah apa yang dia cakap. Dia pun tulislah Muhammad bin Abdullah, dia tak tulis Muhammad Rasulullah. Walaupun dia memang sebenarnya Rasulullah kan. Sebab apa? Sebab dia memang dia utusan Allah walaupun dia orang tu mendustakannya. Jadi dia kalaupun dia buang gelaran tu dalam perjanjian tu, it will not give any effect kepada dia. Macam itulah. So sekali lagi mereka mendiamkan diri. Sekali lagi kumpulan ni yang membantah tadi mendiamkan diri. Mereka tidak berkata walau sepatah apa pun terhadap apa yang Abdullah bin Abbas ceritakan. Dia Abdullah pun tanya, adakah kita selesai dengan isu ini? Matanya memerhatikan reaksi mereka. Jawab mereka, demi Allah, ya. Air muka mereka membayangkan keinsafan. Kesan daripada perjumpaan tersebut dan hasil kebijaksanaan dan hujah yang begitu mantap ditunjukkan oleh Abdullah bin Abbas, 20,000 daripada mereka kembali menyertai barisan Sayyidina Ali. Manakala 4,000 lagi masih berdegil memusuhi Ali lantaran sikap keras kepala dan tidak mahu menerima kebenaran. Jadi kiranya banyak je lah yang berpasangan daripada Sayyidina Ali ni. Tapi bila ditolong, dibantu dan dihujah oleh Abdullah bin Abbas, sangat ramai yang kembali berbanding dengan mereka yang masih berdegil tu. 20,000 kembali menyertai barisan Sayyidina Ali, 4,000 masih berdegil. Okay. Dia sambung. Di Abdullah bin Abbas ni, dia telah mengharungi segala jalan untuk mendapatkan ilmu. Beliau seolah-olah menegurnya terus direct daripada Rasulullah selama baginda hidup. Apabila baginda kembali ke sisi Allah, ke sisi Tuhannya,
Abdullah ni pula beralih pula kepada para ulama dari kalangan sahabat baginda. Menurut beliau yang menceritakan kisahnya dalam perjalanan yang menuntut ilmu. So Abdullah ni pun ceritalah. Apabila sampai kepada saya maklumat terhadap hadis Nabi pada seorang sahabat Rasulullah SAW, saya akan pergi ke pintu rumahnya pada waktu Kailullah. Kailullah ni maksudnya waktu tidur yang singkat pada waktu tengah hari. Biasanya orang kalau ikut dia punya yang selalu para sahabat buat, few minutes sebelum solat zuhur, diorang akan tidur nap sekejap je. Jadi saya jadikan kain lepas saya sebagai bantal yang saya sandarkan di bendul pintu rumah sahabat Nabi ni. Maka debuan tanah pun bertebaran ke atas saya sesukanya ditiup angin. Jika saya meminta izin kepadanya untuk masuk, saya beliau akan mengizinkannya. Namun saya lakukan semua itu adalah untuk mengambil hati sahabat tersebut. Kira nak cakap, kalaulah dia ketuk pintu minta izin masuk, boleh je sahabat tu bagi dia masuk. Tapi nak katanya dia nak menghormati orang yang akan dia tuntut ilmu tu, dia buat semua tu supaya orang tu rasa senang hati dengan dia. Jadi apabila sahabat Nabi ni keluar daripada rumah, beliau melihat saya dalam keadaan ini, dalam keadaan dia berbaring dekat depan pintu dari bendul pintu rumah dia tadi. Dia pun bertanya, "Wahai sepupu Rasulullah, apakah sebabnya tuan datang? Kenapa tuan tidak menghantar utusan agar saya pergi menemui tuan?" Jadi sahabat dia macam, "Kenapa kau tak hantar macam mesej?" Kira macam mesej lah, supaya aku pergi jumpa engkau. Dekat macam tu. Jadi saya pun berkata, "Saya lebih berhak untuk datang kepada tuan. Ilmu perlu didatangi penuntutnya, bukannya ia datang kepada mereka." Setelah itu saya pun bertanyakan kepada beliau mengenai hadis Nabi yang dimilikinya. Jadi apa yang Abdullah bin Abbas ni buat, dia sangat macam dia pengajaran untuk kita yang student ni, yang sepatutnya kita datang pergi cari ilmu tu, bukan ilmu cari kita. Jadi kita sambung cerita Sebagaimana beliau merendahkan dirinya dalam menuntut ilmu, beliau juga menyanjung kedudukan para ulama. Lihatlah sikap beliau dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni salah seorang ulama. Dia penulis wahyu dan ketua penduduk Madinah. Dia lihatlah sikap beliau dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit merupakan penulis wahyu dan ketua penduduk Madinah dalam bidang kehakiman, fiqh, qiraat dan faraid. Faraid ini maksudnya bidang pusaka. Ketika Zaid hendak menunggang tunggangannya, anak muda keturunan Bani Hashim ini, iaitu Abdullah bin Abbas ni, berdiri dengan penuh hormat di hadapan Zaid ni. Seolah beliau ni seorang hamba yang sedang berdiri di hadapan tuannya. Beliau memegang tempat pijak tunggangan dan mengambil tali pemacu terangan ini untuk Zaid tu. Zaid pun lantas berkata kepada beliau, "Wahai sepupu Rasulullah, tinggalkan sahaja. Usahlah kamu lakukan demikian." Jadi Abdullah ni pun jawab, "Beginilah kami diperintahkan melakukannya kepada para ulama kami." Zaid pun berkata kepada beliau, "Tunjukkan tanganmu kepada saya." Abdullah patut mengeluarkan tangannya kepada beliau. Dan tanpa lengah, Zaid membongkok dan mencium tangan Abdullah sambil berkata, "Begini pula kami diperintahkan melakukannya kepada ahli keluarga Nabi kami." Hebat kan? Jadi kita sambung sini. Abdullah bin Abbas begitu tekun dan istiqamah dalam menuntut ilmu. Hingga kan beliau mencapai satu tahap yang sangat mengkagumkan dan menghairankan tokoh ilmuwan. Masruq bin Al-Ajda, seorang tokoh besar tabi'in, pernah menceritakan. So dia cerita lah. Apabila saya melihat Ibnu Abbas, saya akan berkata, manusia yang paling kacak. Kat sana. Lepas tu, dia cakap lagi, apabila beliau bercakap, saya akan berkata, manusia paling petah. Dan apabila beliau menyampaikan ilmu, saya akan berkata, manusia yang paling alim. Macam itulah. Jadi apabila ilmu yang dituntut Abdullah bin Abbas ini sempurna, Abdullah bin Abbas pun telah menjadi guru yang mengajar manusia. Rumah dia yang kecil itu telah bertukar menjadi universiti kepada orang Islam. Persis sebiji macam universiti yang kita faham pada zaman sekarang.
Bezanya antara universiti kita sekarang dengan Universiti Ibnu Abbas, universiti hari ini mengandungi berpuluh-puluh pensyarah, bahkan beratus-ratus. Namun, Universiti Ibnu Abbas ni, dia tertegak, build up dengan hanya seorang pensyarah sahaja, iaitu Abdullah bin Abbas itu sendiri. Jadi, seorang sahabat pernah meriwayatkan, saya telah lihat majlis Ibnu Abbas. Jika semua orang Quraisy berbangga dengan majlis tersebut, maka selayaknya mereka merasa demikian. Saya lihat orang ramai berkumpul di jalan-jalan yang menghala ke rumah beliau, ke rumah Ibnu Abbas ni, sehingga bersesak-sesak dan menutup jalan tersebut. Nak cakap banyaklah orang dekat, orang yang, orang yang beratur nak pergi rumah Abdullah bin Abbas ni untuk ilmu. Lalu saya pun masuk menemui beliau dan menceritakan tentang orang ramai yang berhimpun di depan pintunya. Ibnu Abbas mengarahkan, ambilkan air untuk saya berwuduk. Beliau pun kemudiannya berwuduk dan duduk. Seterusnya beliau berkata kepada saya, keluar dan katakan kepada mereka, siapa yang ingin bertanya mengenai Al-Quran dan hurufnya, iaitu kiraatnya, mereka boleh masuk. Saya pun keluar memberitahu mereka. Mereka masuk sehingga memenuhi rumah dan bilik Ibnu Abbas. Tidak ada satu soalan yang ditanya oleh mereka, melainkan akan dijawab dan dijelaskan. Bahkan Ibnu Abbas menambahkan huraiannya lebih daripada pertanyaan dia kebukakan. Faham tak? Setelah selesai dia jawab soalan diorang ni, beliau berkata kepada mereka, sila berikan jalan kepada saudara-saudara kamu yang lain. Kira nak cakap, yang masuk rumah dia tu, bukan semua yang beratur tadi, sikit je. So sekarang ni soalan diorang dah terjawab, diorang keluar. Dan bagi jalan dekat saudara orang lain untuk bertanya soalan. Jadi mereka pun keluar. Seterusnya beliau berkata lagi, keluar dan tanyakan siapa yang ingin bertanya berkenaan tafsir Al-Quran dan takwilnya, maka mereka boleh masuk. Lantas saya keluar dan menyampaikan kepada mereka. Orang ramai pun masuk sehingga memenuhi rumah dan bilik. Macam tadi, semua soalan yang ditanya akan dijawab oleh beliau, akan dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Malah dijelaskan dengan lebih lanjut. Kemudian beliau berkata kepada mereka agar diberikan jalan kepada saudara-saudara mereka yang lain. Mereka pun keluar. Jadi sama macam situasi macam tadi. Lepas orang dapat jawapan diorang pun disuruh keluar untuk bagi jalan kepada saudara diorang yang lain untuk bertanya soalan. Seterusnya beliau berkata kepada saya, keluar dan tanya pula, siapa yang ingin bertanya tentang halal dan haram dan fiqh, mereka boleh masuk. Saya keluar dan memberitahu mereka. Orang ramai sekali lagi masuk sehingga memenuhi rumah dan bilik. Jadi situasi ketiga ni pun sama dengan situasi sebelumnya. Tak ada soalan, walau satu pun yang diorang tanya ni, yang melainkan akan dijawab dan dijelaskan dengan lebih panjang lebar oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian bila dia jawab soalan diorang, beliau seterusnya berkata kepada mereka, sila berikan jalan kepada saudara kamu yang lain. Sekali lagi lah, diorang pun keluar. Beliau kemudian berkata lagi kepada saya, keluar dan tanyakan kepada mereka, siapa yang ingin bertanya tentang faraid, iaitu pusaka, dan seumpamanya, mereka boleh masuk. Dan sekali lagi, saya keluar dan memberitahu mereka. Lalu, once more, sekali lagi, orang ramai masuk sehingga memenuhi rumah dan bilik. Situasi sama juga, tak ada satu pun soalan yang diorang tanya, melainkan akan dijawab dan dijelaskan dengan lebih terperinci oleh Abdullah bin Abbas. Beliau seterusnya berkata lagi kepada mereka, berikan jalan kepada saudara-saudara kamu, dan mereka pun keluar. Seterusnya beliau sekali lagi mengarahkan kepada saya. Yang kali kelima ni. Kali kelima, beliau mengarahkan keluar dan tanya, siapakah yang ingin bertanya tentang bahasa Arab, syair dan percakapan Arab yang pelik, mereka boleh masuk. Okey. Saya pun berbuat demikian. Orang ramai sekali lagi masuk sehingga memenuhi rumah dan bilik Abdullah bin Abbas. Macam situasi yang sama tadi, tak ada satu pun soalan yang diorang tanya ni, melainkan akan dijawab dan dijelaskan dengan sangat mendalam oleh Abdullah bin Abbas. Kata perawi cerita ni, jika kesemua orang Quraisy berbangga dengan perkara ini, maka mereka memang berhak untuk dijadikan kebanggaan. Macam tu. Ibnu Abbas ni seolah-olah berpandangan sangat perlu untuk dia mengagihkan pengajaran ilmu-ilmu tersebut kepada beberapa hari. Sebab macam sehari ni terkira macam banyak ke orang. So dia rasa macam dia perlu bahagikan untuk ke dalam beberapa hari. Supaya tidak berlaku lagi kesesakan sebagaimana kesesakan yang pernah berlaku di hadapan pintunya ini. So dia tak nak benda tu menjadi macam jam sekali lagi lah.
Dengan itu dalam seminggu, beliau memperuntukkan 1 hari untuk mengajar tafsir, 1 hari lagi untuk mengajar fiqh, 2 dah, 1 hari untuk mengajar berkenaan peperangan Rasulullah SAW, 1 hari untuk mengajar syair, dan 1 hari untuk mengajar sejarah Arab. 5 ni, kiranya kos dia ada 5 kat Universiti Ibn Abbas ni. Mana-mana ulama yang mendengar pengajaran beliau pasti akan merasa rendah diri kepadanya. Tak ada seorang pun yang bertanya melainkan akan memperoleh ilmu daripada beliau. Dengan kelebihan ilmu dan kefakihannya, Ibn Abbas menjadi penasihat kepada khalifah. Sekalipun pada ketika itu usianya masih sangat muda. Apabila Sayyidina Umar bin Al-Khattab berhadapan dengan suatu masalah yang sulit, beliau akan memanggil para sahabat yang tua dan terkemuka. Beliau turut memanggil Abdullah bin Abbas. Apabila beliau datang, Umar akan mengangkat kedudukan Abdullah bin Abbas dan mendekatkannya hampir dengan beliau. Umar berkata, kita sedang berhadapan dengan suatu masalah yang sulit. Kamu berkeupayaan menyelesaikannya dan masalah lain yang seumpamanya. Sayyidina Umar pernah sekali ditegur lantaran beliau melebih-lebihkan kedudukan Ibnu Abbas dan menempatkan beliau bersama para sahabat yang tua. Sedangkan Ibnu Abbas masih lagi muda. So, jawab Umar ni sebagai respons lah. Dia pun respon macam kata-kata netizen ni tadi. Dia respon. Umar berkata, beliau seorang pemuda tetapi matang seperti lelaki berumur 30 ke 50 tahun. Mempunyai lidah yang suka bertanya dan hati yang sangat bijaksana. Sekalipun Ibnu Abbas ni kan mensasarkan golongan terpilih tadi. So kita sambung daripada kita tahu je dia dah buat macam universiti tu. Dia dah ada macam kos dia sendiri. Sekalipun Ibnu Abbas ni target golongan terpilih untuk mengajar dan membentuk kefahaman mendalam kepada diorang ni, beliau sekali-kali tidak melupai hak orang awam ke atas dirinya. Beliau tetap akan mengadakan majlis peringatan dan tazkirah kepada mereka. Antara peringatan beliau ialah kata-kata yang ditujukan kepada golongan yang melakukan maksiat. Apa yang Abdullah bin Abbas yang kata dalam tazkirah tu, dia cakap, wahai pelaku dosa, jangan kamu merasa selamat daripada akibat dosa kamu. Ketahuilah, akibat yang mengiringi dosa itu lebih dahsyat daripada dosa itu sendiri. Sesungguhnya, sikap tidak malu kamu kepada pencatat yang berada di kanan dan kiri kamu, padahal kamu melakukan dosa, ia tidak kurang daripada dosa itu sendiri. Sesungguhnya, ketawa hilai kamu sewaktu melakukan dosa, sedangkan kamu tidak tahu apa yang Allah lakukan kepada kamu, adalah lebih besar daripada dosa itu sendiri. Sesungguhnya kegembiraan kamu apabila berjaya melakukan dosa adalah lebih besar. Sesungguhnya kegembiraan kamu apabila berjaya melakukan dosa adalah lebih besar daripada dosa itu sendiri. Sesungguhnya kesedihan kamu apabila tidak dapat melakukan dosa adalah lebih besar daripada dosa itu sendiri. Sesungguhnya ketakutan kamu kepada angin apabila ia menggerakkan kain yang menghalang kamu dilihat orang ketika melakukan maksiat, tetapi hati kamu tidak gementar terhadap pandangan Allah kepada kamu, adalah lebih besar daripada dosa itu sendiri. Wahai orang yang melakukan dosa, adakah kamu tahu apakah dosa Ayub alaihissalam ketika Allah menimpakan ujian bala ke atas tubuh dan hartanya? Dosanya hanyalah baginda tidak menolong seorang miskin yang meminta pertolongannya untuk menolak kezaliman yang menimpa dirinya. Kita sambung. Ibnu Abbas ni bukanlah jenis orang yang pandai berkata-kata tapi tidak melakukannya. Maksudnya dia cakap, Ibnu Abbas ni bukanlah macam cakap dia lebih tapi tak buat kan. Ataupun dia pandai je nak cegah orang tapi diri sendiri dia masih buat. Sebaliknya, beliau seorang yang kuat berpuasa pada siang hari dan bersembahyang pada malam hari. Abdullah bin Mulaikah pernah menceritakan mengenai Ibnu Abbas. Katanya, saya pernah menemani Ibnu Abbas radhiyallahu anha dari Mekah sampai ke Madinah. Apabila kami singgah pada suatu tempat, beliau akan bangun menunaikan sembahyang pada pertengahan malam, sedangkan manusia lain sedang tidur kerana terlalu letih. Pada satu malam, saya dengar beliau membaca surah Al-Kahf ayat 19. Dan apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakaratul maut,
membawa kebenaran yang telah dijanjikan. Serta dikatakan kepada mereka yang mengingkari sebelum itu, inilah perkara yang engkau selalu mengelak diri daripadanya. Qaf ayat 19. Beliau terus mengulang-ulang ayat tersebut dan menangis teresak-esak sehingga terbit fajar. Selain daripada cerita tersebut, sangatlah sudah memadai untuk kita mengetahui bahawa Abdullah bin Abbas ni adalah seorang yang segak dan memiliki muka yang tampan. Bagaimanapun, so dia nak cakap nak cerita yang Abdullah bin Abbas ni sangatlah macam tampan kan, sangat handsome lah kita cakap sekarang. Tapi disebabkan beliau ni sering menangis pada malam hari lantaran takutnya beliau pada Allah, air mata dia ni sampaikan mengalir, bila beliau mengalir membentuk 2 lekuk di pipi beliau ni, sehingga air matanya yang mengalir membentuk 2 lekuk di pipinya yang gebu dan diumpamakan oleh mereka yang melihat seolah 2 tali selipar. Faham tak? Dia cakap ni, tahap dia punya selalu menangis ni sebab takutkan Allah. Muka dia dengan kacak tu, yang handsome tu, nampak seolah macam ada 2 tali selipar yang membentuk lekuk dekat tepi pipi dia. Macam tu. Kemudian ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas telah sampai ke kemuncaknya. Pada suatu tahun, Khalifah Muslimin Muawiyah bin Abi Sufyan tadi telah keluar menunaikan haji. Secara kebetulan, Abdullah bin Abbas yang tidak mempunyai sebarang kuasa maupun jawatan juga keluar untuk tujuan yang sama. So, dua-dua ni keluar, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Abbas, dua keluar nak pergi mengajarkan haji. Muawiyah ni telah diiringi oleh para pegawai kerajaannya. So, dia kan khalifah, macam ketua negara. Memang ketua negara lah. So, macam kita, kalau YB nak keluar, mesti diiringi oleh banyak-banyak polis, YB and everything kan. Sebab begitu juga Muawiyah. Dia diiringi oleh para pegawai kerajaannya. Sementara, Ibnu Abbas pula diiringi oleh para penuntut ilmu. Namun, kelihatannya jumlah rombongan Ibnu Abbas lebih besar mengatasi rombongan Muawiyah. Dia cakap sana ni, dia nak cakap kat sini, orang yang mengikut Ibnu Abbas ni adalah lebih ramai daripada orang yang mengikut Muawiyah. Sebab dia orang sangat dahagakan ilmu yang ada pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini dilanjutkan usia sehingga mencecah 71 tahun. Dalam tempoh tersebut, beliau telah memenuhi dunia dengan ilmu, kefahaman, hikmah dan ketakwaan. Apabila beliau meninggal dunia, Muhammad bin Al-Hanafiyah, para sahabat Rasulullah yang masih hidup dan para tabi'in yang terkemuka telah menyembahyangkan jenazah beliau. Ketika mereka sedang menembus kuburnya, mereka terdengar satu suara yang membaca, "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia dan masuklah engkau ke dalam syurgaku." Surah Al-Fajr ayat 27. Jadi begitulah kisahnya sahabat superhero muda Rasulullah, sahabat Rasulullah SAW ni. Dia sangat muda, even time dia umur 13 tahun, dia dah jadi macam sangat berilmu. Dan dalam usia yang sangat muda tu, dia mendampingi Rasulullah sampailah dan dari usia yang sangat muda dia mendampingi Rasulullah sampai Rasulullah wafat tu. Ilmu dia sangat berkat tu, sampaikan dia ada universiti sendiri, dan pengikut yang dahagakan ilmu dia lebih banyak jumlah dia berbanding pengikut YB tu sendiri, Muawiyah tu sendiri, Khalifah tu sendiri. Jadi itu saja, sampai itu saja kisah sahabat superhero muda yang pertama ni, Abdullah bin Abbas. Kena ingat nama dia ni sebab kita akan insyaAllah bincang tentang kisah sahabat ni. Jadi kita tangguh majlis kita dengan Allahuakbar. Kita tangguh cerita ni untuk minggu hadapan. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.